Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang, selamat datang. Yap. Okay. Kat on time. Boleh nampak ke skrin saya? Boleh. Tengok my guru. Proforma dulu. Structured of the ni program. Program paradigm. Siapa yang baru add? Ada ke yang baru add? Okay, yang baru add tu tolong masuk grup Telegram. Grup Telegram ni klik kat sini je. Tak ni. Yang lepas ni. Okay, jadi kelas kita akan mula tepat pukul 2 sebab pukul 3 pukul saya ada kelas master pula. Sebab dia clash program, dia punya jadual waktu. Tengok ni dulu lah. Okay, kursus ni, yang ni Proforma nama dia. Kita ni kod lama 3053. Sekarang ni adalah DTS 3053 Jadi secara overview je, kursus ni provide insight of concept. Kita tak akan belajar programming kita cuma tengok daripada concept and style dia macam mana. Lepas tu dia akan give some overview lah of programming paradigm. Overview ni simple je. Kita akan tengok nanti bagaimana structured dengan unstructured punya programming paradigm. Siapa yang baru add Group A ada, Group B ada yang baru add Jadi dia gabung lah. Group B ada ke? Eric baru add Oh, saya add semalam. Barulah tu. Siapa lagi yang baru add? Tak ada. Yang daripada fakulti lain ada? FSM ada? Ada. Ada. FSM Kamu minor programming ke? Minor Science Computer, Doktor. Okay. Jadi course ni akan discuss juga konsep common untuk various programming language. Kita akan tengok nanti Java. Kita akan tengok juga C++ dan juga Python Dan juga dia fokus some underlying konsep certain programming paradigm lah. Kita akan tengok.
Boleh nampak Saya besarkan sikit. Okay, kursus ini juga mengkaji sekurang-kurangnya satu bahasa pengajaran untuk setiap paradigma yang kita pilih lah. Kita akan tengok daripada segi imperatif, functional, logik dan juga object oriented. Okay, setakat ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, biasanya imperative programming ni dia menekankan kepada bagaimana kita nak capai tujuan output daripada instruction yang kita bagi itulah. Jadi instruction tu terdiri daripada pelbagai lah. Kita ada sequential instruction, kita ada mutation and state and so on lah. Sama juga macam kita ada paradigma functional, paradigma logic dan juga object oriented. Jadi kursus ni jadi kursus ni kita ada Zero. Nur Ain kenapa lambat masuk? Nur Ain? Ada Nur Ain? Keluar dah. Nur Ain ada ke? Nur Ain minta Ahmad. Oh baru naik. Baru baik bas. Baru naik bas ke baru naik bas? Oh daripada PT kelas. Okey. Lain kali kalau online ni kita ikut ni lah. Ikut daripada handphone ya. Nanti rakaman saya bagilah. Jadi untuk CLO ni kita ada 4 CLO. Biasanya kita akan tengok daripada programming paradigm tu sendiri. Kita akan bezakan lah. Daripada segi macam tadi kita ada imperative programming, kita ada functional programming, kita ada sequential dengan object oriented lah. So, kita akan tengok daripada segi beberapa programming language lah. Dan kemudian kita akan apply konsep tadi tu kepada problem solving. Kita akan buat sikit simple programming. And then kita akan ada group project. Untuk assessment, saya mapkan CLO ni kepada beberapa assessment lah, iaitu online quiz, ada test ni midterm lah, ada grouping dengan final exam. Okay, kamu dah dapat jadual baru ke? Kita sepatutnya buat dekat lab tapi malangnya kita punya lab di Octagon ke Pentagon ke, kamu panggil apa tu? Pentagon lab tu dia ada renovation 7 tahun renovation, jadi you all kena kebanyakannya online lah. Boleh ke online? Rakaman saya bagi. Jelas tak? Jelas tak? Yang Boleh, Doktor. Okay, jadi payroll kita ada 11, kamu baca sendiri nanti. Kemudian daripada segi course content outline ni kita tengok daripada briefing Yang ni saya dah terangkan. Kemudian kita tengok daripada introduction, importance of understanding. Yang kedua, minggu kedua kita akan tengok daripada segi language. Ini lebih kepada konsep Lepas tu kita akan tengok hubungan dia. Kita akan tengok keempat, kita akan tengok class, object. Lepas tu 5, state dengan method lah. Kamu juga dekat sini lebih kepada exercise lah. Minggu ni, minggu ke-7 kita akan ada midterm. Minggu ke-4 kita akan ada quiz. Online semua online. Kamu nak subjektif Objektif ke objektif? Objektif. Objektif, Doktor. Saya akan buat objektif lah. Okay, minggu ke-8 kita akan ada object oriented approach. Ni lebih kepada OOD design dengan OOP. Lepas tu kita akan teruskan sehinggalah minggu ke-10. Kita akan tengok functional paradigm. Lepas tu kita akan tengok issue and trend. Dan kita akan ada minggu ke-14, ke-13 ni kita akan start
untuk group grouping ni lebih kepada projek nanti saya akan bagi soalan dalam MyGuru. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Clear Kalau tak clear boleh tanya. Kalau tak faham pun boleh tanya. Jadi total kita akan ada 60-40 lah. 60 untuk assessment, 40% untuk final exam. Jadi untuk ni kita akan ada C++, Java dengan Python lah. Saya lah yang ajar. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada, doktor. Ada doktor. Ada daripada FSK ya? FSKJ, FSM, Fakulti Seni Muzik ada? Kebanyakan daripada FSM. APE ada? APE tak ada? Okay, selain daripada itu, saya juga menggunakan beberapa online learning lah untuk bantu sebab MyGuru ni tak boleh. Jadi saya juga menggunakan Wakelet dan juga saya gunakan Padlet. Jadi ada dua lah platform yang kita boleh gunakan untuk Faiz nak tanya apa? Software apa yang kita guna? Kita guna kebanyakan kita akan gunakan online nya. Saya nak sibuk-sibuk. Kalau you ada software, contohnya macam JGrad, kamu boleh install lah. Okay, yang tu Wakelet boleh tengok sekarang. Yang saya pinkan kat ruangan chat Okay, kita akan tengok programming paradigm. Boleh buka ke? Boleh buka ke? Boleh, doktor. Boleh doktor. Okay, jadi siapa ni? Iliani. Lambatnya Iliani. Iliani kenapa lambat ni? Menurut Iliani? Tak ada orang. Ke salah group ni? Saya remove sudah. Saya tutupkan link. Ha? Ada. Tukar apa? Saya silap group tadi. Saya tutupkan subjek. Oh, tukar subjek. Dia dah awal Sebab saya kelas ada kelas pukul 3 lebih tu ada kelas master pula. Jadi, jadual tu clash. Okay. Jadi buka dekat ni. Saya dah pin kan. Nampak tak Iliani? Kat ruangan chat tu. Okay, jadi please upload your selfie picture. Yang ni tugasan biasa lah. Kat sini saya sediakan ruangan untuk kamu upload punya selfie dan juga biodata ringkas introduce your name, age, course and your hope for this course in simple sentence. Later please upload a simple biography videos less than 2 minutes in Padlet also. Kat sini contoh yang saya tengok untuk subjek saya yang lain. Ada pencarian. Ini contoh daripada grup lain lah. Ada video. Buat pengenalan lah. Boleh masuk ke Padlet? Tak dengar suara. Ashley okey? Okey doktor, boleh masuk. Lepas tu dekat
week 1 ni saya ada berbagi beberapa video. Lepas tu kamu kena tulis reflection Reflection ni kamu either kamu buat pakai tulisan tangan, mind map, ataupun kamu buat pakai inilah, pakai apa? Pakai Word ke, mind map lah untuk kamu lah. Please complete the reflection based on the videos and today lecture lah. Your reflection should be written in short paragraph ataupun boleh buat infographic What are the key ideas? Okay. How this insight relate to your understanding, and then the last one, what new perspective or awareness did you gain in programming paradigm? Okay, pun sama juga. Buat refleksi dekat sini. Okay. Ini kamu punya station untuk ni lah. Station untuk upload, dan kat sini station untuk instruction lah. Dan my guru station untuk e-learning E-learning maksudnya nota semua. Online quiz pun saya buat guna e-learning. Ini sebagai set of pedagogical instruction untuk kamu tengok nanti Untuk next week kita akan buat blended maksudnya saya akan upload saya punya video dan beberapa video lain, dan kamu akan ada aktiviti lah yang akan kamu buat dan kamu kena upload. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh ke? Boleh, Doktor. Boleh, kita tengok pada kita punya ni lah. Tugasan semua saya dah terangkan tadi. Kita akan ada 10% untuk quiz, 20% untuk midterm, 20% untuk project, dan another 40% daripada ni lah. Ni 10, 30 dengan 20 lah. Tugasan 20, midterm 30, online quiz 10 lah. Semua objektif Ya, Ilian ni nak subjektif Ilian ni daripada fakulti mana? Fakulti Meta, Doktor. Oh, mental. Tak pernah nampak pun kamu. Sebab banyak kelas online. Oh, banyak kelab. Tak apa, nanti kita akan buat juga kelas face to face jangan risau. Okay, Doktor. Okay, nanti saya akan uploadkan dekat channel YouTube saya. Channel YouTube saya ni, kamu kalau nak subscribe, tak nak subscribe pun tak apa Saya bukan buat duit pun daripada channel YouTube saya. Kenapa saya ada channel YouTube? Sebab saya akan upload saya punya video pembelajaran ni dekat sini lah. Okay, kalau nak subscribe, tak nak subscribe pun tak apa Terpulang kat kamu Kalau kamu rasa penting, subscribe Kalau kamu rasa tak berapa nak penting sangat, tak payah subscribe Hafizul Hanafi, cari je. Lepas tu grup Telegram pun saya dah sediakan untuk kamu dapat instant notification. Jadi saya ada banyak channel My Guru sebagai learning material. So, kita akan ada YouTube sebagai kamu punya collection nanti untuk kamu tengok balik. Dan kamu akan ada Wakelet untuk set of instruction. Ini apa yang kena buat. Bila nak upload, kamu pergi pada Padlet Jadi kita ada My Guru, Wakelet, Padlet, Telegram, lagi apa? YouTube. Ada 5 Dia tak ada alasan kamu tak berjaya dalam kursus ni. Semua yang ni Wakelet dengan Padlet ni saya bayar lah. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ini yang baru masuk, tolong ni lah. Tengok dekat Wakelet tu, kena upload. Sekarang ni cara saya ngajar ni, upload kamu punya selfie dulu. Tak ada pun. Orang hantar. Tolonglah masuk. Selfie dulu, nanti later baru video lah. Okay, kita tengok kelas untuk hari ni.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok DTS 3053 Programming Paradigm. Ada yang international student ke? Ada Okay, Programming Paradigm is a style ataupun approach yang fundamental dalam kita organize code, especially untuk programming lah. Jadi secara umumnya kalau kita lihat, ia menjurus kepada ataupun boleh didefinisikan kepada filosofi ataupun the way that you think yang berbeza dalam kita nak setkan program. Jadi kalau analogi yang sederhana, kalau kita lihat, kalau kita nak pergi daripada rumah ke UPSI, we have another way. Contohnya kita akan jalan kaki, naik bas, dan kita naik beberapa kenderaan lain lah, naik kereta dan sebagainya. Jalan kaki tu adalah imperatif. Imperatif tu maksudnya kamu control dia punya step by step. Naik bas tu adalah deklaratif. Kamu cuma nyatakan tujuan dan driver bas yang bawa. Itu maksud deklaratif lah. Ada kat sini naik bas kamu kena bawa bas, tak ada kan? Okay, terima kasih pada yang dah subscribe. Yang belum subscribe terpulang lah. Kamu semua dah besar Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada naik beberapa kenderaan yang berbeza tu adalah dipanggil sebagai multi paradigm lah. Begitu juga dalam programming. Ada beberapa pendekatan yang kita boleh gunakan lah. Yang pertama sekali kita akan fokuskan kepada imperatif. Programming paradigm is how you want to advocate and organize your program code. Okay, and then we have programming language. Programming language is just the tools that dia anak kepada programming paradigm lah. Ini alatan yang kita gunakan lah to solve some problems. Jadi first thing first, kita ada paradigm imperative paradigm Itu fokus bagaimana melakukan sesuatu, memberikan instruction step by step. Dia fokus how Contoh kalau kita ada kalau saya tulis dekat kalau ada soalan boleh terus tanya sikit. Okay, jangan risau kalau kalau nak nota semua saya akan saya dah upload dekat My Guru. Kan saya dah upload Azlin ada? Tak ada orang ni. Di Nur Hijrah ada? Saya. Okay, contohnya macam ni. Ada apa tadi? Imperatif. Mana kita nak buat? Ada contoh, ada number. Dan ni kita tak boleh gunakan pelbagai tools Contohnya kita boleh ada Java, C++. Yang ni cuma kita nak tengok daripada segi konsep. So, kita ada 1, 2, 4 dan 4. Dan kita ada even number. Ada 6, 2, number, even number, in number.
buat if 6 modulus by 2 equal to 0. Buat apa? Okay. Jadi imperatif ni saya dah bagi tahu tadi. I have explained. Dia lebih kepada apa? Dia punya explanation ni. Variator ada ya? Ada? Ada doktor. Lebih kepada apa tadi? Control step by step. Dan dia Oh bukan. lebih fokus pada how to to explain. Dia fokus pada how. Baru kita akan buat step by step lah. Okay, yang kedua adalah dipanggil sebagai declarative. Okay. Declarative ni fokus apa yang nak dicapai. Buat how to achieve Okay, jadi declarative fokuskan apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana cara contohnya kalau macam kita listkan event tadi, event number ataupun number tadi, kita cuma susun lah dia. Contoh in Python buat in Python, so angka number buat event number tadi. Number kita buat 6 or 6 number for number number. Buat modulus by 2 equal to 0. Dan ni disusun sebagai apa yang you nak capai, bukan bagaimana cara dia. Dan the last one will be object oriented, OOP. OOP ni dia susun sebagai object oriented dia susun sebagai koleksi objek. Collection. Contoh ada kelas kereta. Contoh dia punya jenis dia. Classification dia adalah kita ada Honda, Toyota dan sebagainya. Okay, yang ketiga kita ada functional. Yang keempat kita ada functional. Functional ni dia susun daripada state dia ikut mathematical punya function lah. Dan kita ada procedural. Procedural ni kita akan organisekan kod tu, kod fungsi. Okay, jadi kalau kita buat perbandingan daripada segi paradigm ni, imperatif tadi apa? Siti Wahidah ada? Dia tak ada Wahidah? Ke dia tak datang? Filia ada? Filia Azaria? Ada. Okay, soalan saya untuk yang kita buat tadi, boleh ke nak tanya? Okay, jadi secara rumusannya, imperatif ni untuk apa? Daripada segi fokus dia.
Faculty apa? Jadi langkah demi langkah lah. Kita listkan. Kalau functional, faculty apa? Nurul Iliani, Nurul Amisha lah. Nurul Amisha ada? Ada doktor. Ada. Ada 2 Functional untuk apa? Dia punya fungsi dia tadi, saya dah sebut tadi. Functional ni lebih pada fungsi matematik Okay. Lepas tu daripada segi prosedural, Nur Syafiqah. Ayuni ada Ayuni. Ada doktor. Apa dia? Prosedural tadi. Daripada segi fungsi. Apalah, nanti kita you tengok balik lah. Okay, saya terangkan sekali. Imperatif, fakulti langkah demi langkah. Object oriented lebih kepada objek. Functional lebih kepada matematik function. Prosedural lebih kepada fungsi. Dan logik lebih kepada aturan ataupun fakta lah. Jadi kebanyakan daripada modern language ni dia akan support multiple paradigm. Contohnya kalau kita lihat Python, dia support imperative, dia support object oriented, dia support functional dengan prosedur lah. Jadi apa yang kita tengok sepatutnya kita boleh pandang daripada cara yang berbeza lah. Ada soalan ke setakat ni? Contoh programming paradigm lah. Kita akan ada beberapa ni lah. Beberapa what is paradigm. Lepas tu kita ada imperative dengan declarative. Okay, apa beza dia? Boleh terangkan? Ni Syahira ada? Nur Syahira. Baru terangkan tadi Syahira ada? Ada doktor. Apa dia? Ada doktor. Imperatif tu langkah demi langkah. Declarative? Deklaratif apa Describe apa apa output yang kita yang nak. Okay, contohnya kalau terima kasih. Kalau kita pergi kat restoran analogi mudahnya, kalau kita pergi kat dapur, kita buka peti sejuk, kita ambil telur, lepas tu kita pecahkan telur tu dua biji telur tu ke dalam mangkuk kemudian kita kacau dan kemudian kita panaskan kuali, kita masukkan telur tadi dan kita akan goreng selama 2 minit, kemudian kita masukkan dalam kan yang saya sebutkan tadi tu lebih kepada apa? Imperatif ke declarative? Faris ada Faris? Faris ada? Tak ada? Ishraf ada? Mak Ishraf? Ada doktor. Yang saya terangkan tadi lebih kepada imperatif ke declarative? Imperatif. Imperatif lebih kepada how to do something. Lepas tu yang focus on what tu lebih kepada apa? Declarative. Pening lah. Betul lah Jadi declarative tu lebih kepada what, imperative ni step by step lah. Okay, betul lah.
Okay, jadi declarative kalau what you want tu lebih kepada I want scrambled, saya nak pecahkan telur tu lah. Itu lebih kepada what lah. Ini ni how dengan what lah. Ini saya dah terangkan tadi, program execution. Ni contoh dia C++. Kita akan ada imperative ni lebih kepada step by step lah. Factorial is 8. Kalau declarative, focus on logic on the program and the result lah. Contoh dia macam ni. SQL code, kita akan ada select all from books where category is programming and language is English. Okay, kita akan select by field. Okay, jadi in program paradigm ni we have classes inside the imperative and inside the declarative. Kalau imperative ni kita ada procedural programming, structured programming, object oriented programming. Declarative kita ada functional programming, kita akan ada logic programming. Jadi apa-apa soalan nak tanya? Boleh Okay, kalau kita lihat imperative paradigm, procedural programming kita akan tengok satu-satu. Yang ni saya dah terangkan tadi. Procedural programming ni disusun dalam prosedur fungsi yang dipanggil secara berurutan. Contoh kalau kita ada include studio standard input output, kita akan ada void calculate luas dan kita ada integer main, kita akan ada calculate luas tadi. Yang itu adalah procedural. Ciri-ciri dia menggunakan fungsi, data dan fungsi itu terpisah dan dia punya execution tu in sequence dia berurutan. Okay, kemudian kita ada structured programming menggunakan struktur dengan control yang jelas. Contohnya control statement kita ada sequence, kita ada selection, kita akan ada iteration. Kemudian ciri-ciri dia program structured program and dia very clear. Dia tak pakai go to and then dia akan ada block of structure and the last one will be object oriented. Yang ni dia susun mengikut objek lah. Dan setiap objek tu dia ada dia punya attribute dia. Attribute dia iaitu dia punya sifat dia dan dia ada dia punya behavior dia, method. Okay, kemudian declarative fokus pada what tadi yang kita dah tengok. Dia lebih kepada functional program matematik tadi. Kita akan ada contohnya kita akan buat untuk JavaScript. Okay. Kemudian ciri-ciri dia immutability, data tak berubah, pure function, output hanya tergantung pada input dan dia no side effect lah. Side effect ni dia tak ada return value. Okay, kemudian kita ada logic programming. Program ditulis sebagai facts dan mengikut logik sistem akan menentukan jawapannya. Contohnya in prolog prolog kita ada apa? Nanti kita akan tengok prolog. Ciri-ciri dia base kepada references dengan abstraction. Okay, nanti kita akan tengok secara detail Ini secara overview Ini contoh-contoh programming language. Kita ada C, Fortran, Pascal, COBOL, kita ada Algol, PLI, Pascal, ADA, 83, Modular and so on lah. Smalltalk. Okay, and then untuk functional programming dengan logic programming, ni under declarative kita akan ada Prolog, Polka, Vulkan, Mercury. Ni kita akan ada Haskell, JavaScript, Scala, Lisp dengan Erlang lah. Dan ni lebih kepada apa dia panggil sebagai machine language Isu dia untuk paradigm ni okay, we'll compare with the computer language okay, all language cannot fit based on 4 paradigm lah. Dia tak boleh fit semua lah. Dia akan ada macam tadi kalau kita tengok Python dia support apa beberapa paradigm lah. Okay, tapi ada certain macam SQL declarative dia cuma akan support satu lah.
Not step by step, dia bukan apa tadi? Kita tengok dia bukan imperatif dia cuma declarative, dia cuma declare kan. Apa? Okay, nota saya dah upload. Jadi kalau ada soalan boleh tanya lah. Saya ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okay, kalau tak ada saya ambil attendance lah. Nanti rakaman ni saya akan bagi dalam YouTube.